Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Jawi tahun 4. Okey, saya nak kamu semua ada buku teks ya bersama kamu sebagai rujukan juga. Kamu lihat saya punya video, ada juga buku teks kamu di sebelah untuk sebagai bahan rujukan. Okey. Mari kita mulakan. Pelajaran pertama iaitu tajuknya ialah kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah. Okey, mari mengenal kedudukan huruf hamzah. Lihat. Okey, berapakah kedudukan huruf hamzah? Kedudukan huruf hamzah ada 5. Dalam buku teks kamu pun ada juga. Okey, hamzah iaitu yang pertama ialah huruf hamzah ditulis di atas huruf alif. Okey, huruf hamzah ditulis di atas huruf alif. Okey, contoh penulisannya macam mana? Seperti dalam bulatan ni. Okey, kedudukan huruf hamzah yang kedua ialah huruf hamzah di bawah huruf alif. Huruf hamzah ditulis di bawah huruf alif. Okey, kedudukan huruf hamzah yang ketiga pula ialah huruf hamzah tiga suku. Huruf hamzah 3 suku. Okey, awak nampak? Kalau awak tulis dekat atas garisan, hamzah tu dia duduk 3 suku dengan huruf alif. Okey, kedudukan yang keempat pula ialah kedudukan huruf hamzah setara ataupun sejajar. Okey, kita lihat sama-sama macam mana dekat dalam saya punya video ni. Huruf alif ditulis di atas garisan dan juga huruf hamzah berada di atas garisan yang sama ataupun diduduk sekali ataupun diduduk setara satu baris dengan huruf alif. Okey, kedudukan huruf hamzah yang kelima pula ialah huruf hamzah berumah. Kalau kita tengok contoh macam malaikat. Kita tengok ejaan dia macam mana. Huruf hamzah itu ada rumah dia. Okey? Jelas? InsyaAllah. Baik. Buka muka surat yang kedua, unit 1. Tajuknya ialah huruf hamzah di atas huruf alif. Huruf hamzah di atas huruf alif. Okey. Kita lihat sama-sama. Penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak gunakan, macam mana kita nak tulis huruf hamzah di atas huruf alif ni. Bila pula kita nak tulis? Okey. Sekarang ni saya nak bagi tahu kamu. Penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif ada 4. Caranya ada 4. Yang pertama, bila kita nak gunakan huruf hamzah di atas huruf alif ini, yang pertama ialah apabila semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okey, saya ulang sekali lagi. Apabila semua sekali kata dasar yang bermula, maksudnya huruf pertama dia dimulakan dengan huruf alif. Okey, semua kata dasar ini bermula dengan huruf alif. Mereka ini, kata dasar ini menerima imbuhan awalan. Imbuhan awalan di, se dan ke. Okey. Jelas? Cara penggunaan yang kedua pula ialah sebagai pembeza maksud. Apa maksudnya? Okey, maksudnya ialah sebagai pembeza maksud ni, kalau dia tak letak hamzah di atas kata dasar itu dan dia menerima imbuhan awalan di, se, ke, dia akan menyebabkan pembezaan maksud ataupun makna bagi perkataan tersebut. Kita nak cakap lain tapi kita tulis lain, maka dia jadi maksud lain. Macam tu. Okey. Jelas nombor 2. Kemudian cara penggunaan yang ketiga pula ialah perkataan yang berawalan dengan bunyi vokal I, iaitu vokal dia E dan juga E taling bunyinya A, ataupun bunyi vokal U dan juga O. Perkataan yang berawalan dengan bunyi vokal E, A,
O dan juga O. Ini nanti saya akan terangkan kemudian. Okey. Kemudian yang terakhir, cara penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif ialah kata pinjaman bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif. Yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I ataupun U. Dengan vokal I ataupun U. Kita dah masuk kata pinjaman bahasa Arab ini ialah perkataan itu adalah perkataan asal bahasa Arab. Tapi digunakan dalam bahasa Melayu. Kemudian kita tulis dalam Jawi. Itu namanya kata pinjaman bahasa Arab. Yang bermula dengan huruf alif. Dia bermula dengan huruf alif. Dalam Jawi kita tulis perkataan dia ialah menggunakan huruf yang pertama ialah huruf alif. Dan dengan vokal I ataupun U. Maksudnya kat sini dia khususkan dalam vokal I ataupun U. Okey? Jelas? InsyaAllah nanti saya akan terangkan kemudian. Seterusnya, ini saya nak terangkanlah ni. Okey. Penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif. Yang pertama, saya bagi tahu tadi ada 4. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu, saya nak jelaskan yang pertama, iaitu apabila semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif menerima imbuhan awalan di, se dan ke. Okey, kita lihat sama-sama. Ada 4 kotak kat sini saya buat. Okey, kotak yang pertama iaitu kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Dalam Jawi kita tulis dia menggunakan huruf alif dahulu di hadapannya. Dalam Jawi kita tulis dekat awal perkataan tu ialah huruf alif. Itu sebab dipanggil kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Okey. Kotak yang kedua ialah imbuhan awalan di, se dan ke. Maksudnya imbuhan awalan yang kita akan letakkan di depan kata dasar. Kemudian kotak yang ketiga ialah huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Macam mana kita nak letak dia? Macam mana dia ada? Macam tu kita tengok lagi. Contoh ayat. Contoh ayat. Okey, dalam buku teks awak dia ada 3 sahaja contoh. Saya tambah lagi 2 contoh. Itu sebab jadi 5. Okey, kita tengok sama-sama. Kata dasar yang pertama ialah asuh. Asuh. Kita sebut dia asuh. Okey. Dia ditambah imbuhan awalan di. Ditulis di hadapan alif. Kalau ikutkan dia jadi diasuh. Kalau bahasa Melayu betul. Diasuh. Kita boleh eja macam biasa. D-I-D-A-R-S-U-H. Suh. Asuh. Diasuh. Tetapi kalau dalam Jawi, kita kena letakkan huruf hamzah di atas huruf alif. Supaya apa? Supaya kita tahu. Oh, ini maksudnya nak kata dia diasuh. Okey, kita tengok sama-sama. Contoh ayat. Kami diasuh berakhlak mulia oleh kedua ibu bapa kami. Cuba awak bayangkan. Kalau saya tak letak huruf hamzah di atas huruf alif. Apa akan jadi? Ya, dia akan jadi dasuh. Bukan jadi diasuh. Tetapi jadi apa? Dasuh. Pernah dengar ke perkataan dasuh? Tak pernah dengar. Jadi jangan nak pandai-pandai buat nak. Okey. Yang kedua, kata dasar yang kedua ialah ulas. Ulas. Se. Bila digabungkan jadi seulas. Seulas. Okey, Zaki telah makan seulas durian. Jelas? Baik. Perkataan yang ketiga ialah istana. Kita letak imbuhan awalannya ialah ke. Jadi bila digabungkan jadi ke istana. Lihat ya, ada huruf hamzah di atas huruf alif. Contoh ayat,
Sultan berangkat ke istana setelah keluar melawat rakyat. Jelas? InsyaAllah. Kata yang keempat ialah ambil. Imbuhan awalan yang diletakkan di hadapannya ialah di. Maka jadi diambil. Kita lihat contoh ayat. Bukunya telah diambil oleh adiknya. Nombor 5, utas. Kita letak imbuhan awalan se. Di hadapan huruf alif. Jadilah seutas. Huruf hamzah ditulis di atas huruf alif. Contoh ayatnya ialah, ayah membeli seutas rantai emas untuk ibu sebagai hadiah hari lahir. Baik, jelas? Baik, insyaAllah. Seterusnya ialah seterusnya ialah saya nak terangkan mengenai sebagai pembeza maksud. Sebagai pembeza maksud. Kita lihat sama-sama sebagai pembeza maksud. Ini saya kata kalau kita letak hamzah, dia jadi maksud lain. Okey. Ada 4 kotak juga. Kotak yang pertama ialah kata dasar bermula huruf alif. Kotak kedua, imbuhan awalan diseka. Kotak yang ketiga, huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif. Dan kotak yang keempat, huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif. Okey, kita tengok kata dasar yang pertama ialah arah. Okey, imbuhan yang kedua ialah di. Jadi, kita lihat sama-sama. Apabila diletak huruf hamzah di atas huruf alif, dia akan jadi maksud diarah. Diarah. Sebab apa kata dasar dia ialah arah. Kata dasarnya ialah arah. Bila letak perkataan di, kita akan masukkan dia diarah. Tapi kalau kita tak letak huruf hamzah, di atas huruf alif, maka dia akan bertukar maksud. Dia tak jadi arah dah. Ataupun dia tak jadi diarah. Tapi dia akan jadi darah. Dia akan jadi darah. Sama ke maksud diarah dengan darah? Ya, berlainan maksud. Jelas? Sama juga dengan nombor 2 dan juga nombor 3. Aliran tambah se jadi sealiran. Tapi bila tak letak huruf hamzah di atas huruf alif, dia jadi apa? Saliran. Jadi saliran. Dia tak jadi dah sealiran. Dia jadi saliran. Nombor 3, awan. Kita tambah imbuhan awalan dia ke. Sepatutnya jadi ke awan. Tapi kita tak letak huruf hamzah di atas huruf alif, maka dia jadi kawan. Okey, kita tengok kotak yang di bawah ni. Ada bintang. Jika huruf hamzah tidak diletakkan di atas huruf alif, maka bunyi dan maksud perkataan itu akan berbeza makna. Bukan maksud je berbeza. Bunyi pun akan berbeza. Jelas ya? InsyaAllah. Penerangan yang ketiga pula mengenai penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif ialah perkataan yang berawalan dengan bunyi vokal I dan E, iaitu italing, ataupun bunyi vokal U dan juga O. Lihat, perkataan awalan dengan bunyi, perkataan yang berawalan dengan bunyi vokal I, E, U, O. Kita lihat huruf vokal I, iaitu kata dasarnya indah. Bahasa Melayu dia saya buat ke sini I. Kita masukkan huruf I. Indah. Kenapa saya kata indah? Sebab dalam Jawi kita tulis huruf alif sebelum ya. Kalau kita tak letak huruf alif sebelum ya, atau kita letak ya sahaja, dia akan jadi yandah. Maka kita kena letak huruf alif terlebih dahulu sebelum ya untuk mendapatkan bunyi I. Jelas? Okey, baik. Kita letak imbuhan sin, maka dia akan jadi seindah. Kita kena letak huruf hamzah di atas huruf alif. Maka maksudnya barulah jadi seindah. Kalau kita tak letak huruf hamzah di atas huruf alif, maksudnya jadi nanti sayandah. Ataupun sayandah. Sayandah lah. Senang, sayandah. Tak
tak tahu maksud dia apa. Jadi kalau kita nak tahu, kita nak bagi sama maksud dengan indah ini, letak se, maka kita kena letak huruf hamzah di atas huruf alif. Barulah jadi seindah. Seterusnya sama juga dengan i taling, iaitu minta maaf, elak. Kalau kita tak letak alif kat depan huruf ya itu, jadi jelak. Kita kata elak ni kita tambah alif ya a. Alif ya i. Alif ya a. Elak, lam qaf la, elak. Kita letak huruf imbuhan awalannya ialah di. Maka kita bila nak sambungkan dia menjadi satu maksud di elak, maka dia kena letak huruf hamzah di atas huruf alif. Maka jadilah di elak. Begitu juga dengan huruf u dan o, mewakili vokal u dan juga vokal o. Baik semua? InsyaAllah jelas? Saya harap awak jelas lah. Ulas tambah imbuhan se, jadi seulas. Olah tambah imbuhan di, jadilah di o. Olah, pastikan kena letak hamzah di atas huruf alif. InsyaAllah. Jelas ya? Okey. Baik. Penjelasan mengenai penggunaan huruf hamzah di atas huruf alif yang terakhir, iaitu kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal i ataupun u. Kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal i atau u. Boleh buka muka surat, buku teks, muka surat 4. Okey, kita tengok huruf vokal i, iaitu menggunakan huruf I. Ikhlas. IKH IKHLAS. Las. Ikhlas. Tapi dalam tulisan Jawi kita tulis sama macam bahasa Arab punya tulisan. Alif, kha, lam, alif, sad. Ikhlas. Ikhlas ini dalam bahasa Arab ya, adalah perkataan asal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia merupakan kata pinjaman sahaja sebenarnya. Sama juga dengan iman. Iman alif ya i, mim alif nun man, iman. Okey. Usul. Usul ini memang perkataan asal bahasa Arab. Kita selalu dengar pelajaran usuluddin ataupun usul fiqh. Inilah dia asal dia. Alif, sad, waw, lam. Dia dieja macam ini ya. Alif, sad, waw, lam. Bukan alif, waw, sad, waw, lam. Tapi alif, sad, waw, lam. Usul. So, dia merupakan merupakan bahasa Arab. Menjadi kata pinjaman bagi bahasa Melayu. Tambah imbuhan awalan seke, di seke. Maka perlulah diletakkan di atas huruf alif itu huruf hamzah. Contohnya ikhlas, imbuhan awalan yang diterima ialah se, maka huruf hamzah ditulis di atas huruf alif, jadilah seikhlas. Kalau tak letak jadi sakhlas. Okey, jelas? Begitu juga dengan iman, imbuhan awalan yang diterima ialah ke, maka huruf hamzah ditulis di atas huruf alif, jadilah keimanan. Kena tambah nun. So, kita nak menjadikan satu maksud. Keimanan. Kalau tak letak huruf hamzah di atas huruf alif, dia jadi kaimanan. Kaimanan. Apa kaimanan? Pernah dengar? Saya pun tak pernah dengar. Sebagai contoh saja. Begitu juga dengan huruf vokal u ataupun huruf dia ialah u. Usul. Kata dasarnya ialah usul. Dia menerima imbuhan di awalan kata dasar, maka diusulkan huruf hamzah perlu letak di atas huruf alif supaya tidak berbeza maksud. Kalau kita tak letak huruf hamzah di atas huruf alif, dia jadi dasul. Dasulkan. Apa dasul? Saya pun tak tahu.
Okey, baik. Jadi diusulkan kita nak membezakan maksud, kena letak huruf hamzah di atas huruf alif. Baik, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah sekiranya kamu tidak faham, kamu boleh ulang mata pelajaran ini. Ataupun sekiranya kamu sudah mengulang melihat video ini, tapi masih juga tidak faham, kamu boleh direct message kepada saya insyaAllah. Ataupun kalau guru-guru lain yang menggunakan saya punya video, boleh juga pelajar bertanya kepada guru mata pelajaran Jawi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.